Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, JAKIM panggil Imam Mahdi. Muhyiddin terlalu sombong untuk bincang peruntukan dengan kerajaan. Ura-ura rombakan kabinet timbul kembali, ada menteri digugurkan. Dulu sayang, sekarang Tun M diserang. Lelaki yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi akan dipanggil oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pihaknya dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor telah mengenal pasti alamat lelaki tersebut. Katanya JAKIM akan panggil dan menasihati dia. Beliau berkata lelaki tersebut telah berada di bawah radar cawangan kajian akidah JAIS sejak 23 November lalu. Katanya tindakan lanjut akan dilakukan oleh JAIS. Terdahulu tulah mengenai tangkap layar pengguna Facebook yang dikenali sebagai Khairul Adha yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi yang dilantik oleh Allah. Status yang dimuat naik pada 22 November itu mendapat kecaman pengguna media sosial. Imam Al-Mahdi adalah seorang pemimpin soleh yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan keadilan di bumi. Beliau menjadi seorang tokoh pembaharuan untuk agama Islam. Kemunculan Imam Al-Mahdi juga merupakan salah satu tanda kiamat besar yang akan berlaku kelak. Pertikaman lidah antara Menteri Pelancongan Tiong Kin Sing dan Menteri Besar Kedah Sanusi Maknok menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Tiong berkata otak Sanusi masuk air 2 hari selepas Sanusi mengejek penampilannya seperti tokoh berkepala botak dan berperut poncit. Katanya dia punya otak masuk air ke apa? Tuhan pun kasih sama tuduh. Dia kata saya duduk di bawah pokok pisang macam itu tokoh muda yang berperut besar. Kalau kamu cerita sebegitu sudah menghina satu tokoh lagi. Sanusi dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah Rabu lalu menyelat Tiong dengan berkata dalam lorak Kedah, muka dia kalau saya ajak jadi macam tokoh hak kepala botak itu, hak perut boncet itu. Dia berkata demikian ketika mengkritik Tiong yang menurutnya tidak memberikan sebarang pandangan ketika mesyuarat mereka dengan wakil kerajaan Thailand di Sadao, Selatan Thailand pada 27 November. Malah Sanusi yang juga terkenal dengan cakap lepasnya itu turut mengejek Tiong dengan berkata, muka tak ada tarikan pelancong langsung. Bagaimanapun Sanusi juga membangkitkan jumlah kemasukan 4 juta rakyat Malaysia ke Thailand setahun berbanding hanya 1.3 juta dari negara Gajah Putih itu ke Dun Kedah. Berkaitan Melangkawi, pusat pelancongan utama Kedah yang menjadi punca pertelingkahan kedua-dua mereka sebelum ini, Sanusi menuduh Tiong seperti hendak mensabotaj. Katanya, tapi Menteri Pelancongan kita kempen macam sabotaj Langkawi. Kata di Langkawi tak boleh pakai suara pendek lah, pelancong diganggu. Sementara itu, Tiong dalam kenyataan bertulis dan videonya berkata dia tidak tahu sama ada hendak ketawa atau menangis mendengar hujah Sanusi. Katanya Sanusi kena rasuk ke sampai tergamak mengeluarkan kenyataan sedemikian. Inikah mentaliti dan sikap seorang MB? Tiong juga memulangkan paku buah keras dengan berkata Sanusi tidak tahu protokol dalam mesyuarat apabila meminta nasi tambah ketika jamuan untuk pemimpin kedua-dua negara. Katanya bila acara makan tengah hari rasmi, you makan satu piring tak cukup, minta piring kedua. Saya sebagai menteri, saya pun pelik nampak menteri besar tak tahu protokol, tidak tahu menghormati. Berkaitan jumlah kemasukan pelancong antara Malaysia dan Thailand yang tidak setara, Tiong berkata Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah turut mempunyai tanggungjawab. Katanya kamu sendiri tak boleh buat promosi juga. Mengapa kamu punya kesilapan semua tuduh orang lain punya silap? Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zakashi berkata, keengganan pembangkang untuk berunding dengan kerajaan berkaitan peruntukan adalah punca daripada Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Puan berkata Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu sebenarnya malu untuk berunding. Katanya sudah tentu Muhyiddin malu jika PN berunding dengan Anwar Ibrahim pasal peruntukan wakil rakyat PN. Muhyiddin lebih rela tanggung risiko MP Bersatu sokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Lagipun PN masih bernafsu untuk mengambil alih Putrajaya melalui pintu belakang. Muhyiddin juga yakin dia boleh kembali jadi Perdana Menteri, maka apa perlunya berunding? Malah paling utama, Puan berkata, ahli Parlimen Paguh itu berasa amat malu dengan parti yang memecatnya daripada jawatan timbalan Presiden sebelum ini. Katanya Muhyiddin rasa amat aib dengan UMNO, berunding dengan Anwar umpama mengemis pada UMNO kerana UMNO adalah co-pilot kerajaan perpaduan. Dia tahu UMNO bukan penumpang. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa kerajaan PHBN mengamalkan politik rimba kerana enggan menyalurkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Ini di sebalik penjelasan berulang kali kerajaan bahawa peruntukan hanya akan disalurkan selepas perbincangan dengan kerajaan. Di sebalik penjelasan bahawa peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang hanya akan disalurkan selepas perbincangan dengan kerajaan. Namun, pemimpin Perikatan Nasional terus enggan berbuat demikian.
Mereka sebaliknya mendakwa kerajaan PHPN mengamalkan politik rimba. Malah Timbalan Presiden PAS Tun Ibrahim Tuanman berkata, sekatan oleh kerajaan hari ini terhadap pembangkang bukan sikap demokratik seperti yang dilaung-laungkan oleh PH bekas rakan pakatannya sebelum ini. Katanya, siapa nak peruntukan? Sokong kerajaan kita bagi peruntukan. Inilah gaya politik rimba yang diteruskan oleh kerajaan hari ini, di mana reformasinya telah berunding namun tetap sama. Kecewanya pada hari ini, reformasi itu telah terkubur. Rabu lalu, Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof berkata, peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang belum dapat ditentukan kerana Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin belum lagi berbincang dengannya. Fadila berkata disebabkan itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berharap Hamzah akan mengadakan perbincangan berhubung soal peruntukan itu terlebih dahulu sebelum sembarang keputusan dapat diambil. Mengulas lanjut, Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata, dia kecewa dengan pendekatan yang dibuat kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, sewaktu saya menjadi wakil rakyat sekitar 1999 dulu, langsung tiada satu sen pun peruntukan untuk rakyat kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Pembangkang bersama-sama rakyat pada ketika itu bangkit mendesak supaya diubah sistem-sistem rimba dengan agenda reformasi. Kecewanya pada hari ini, reformasi itu telah terkubur. Menurut Tuan Ibrahim yang juga Ketua Pembangkang Dun Pahang, tindakan itu juga jelas berbeza dengan pendekatan yang diambil PN di negeri yang ditakbirnya. Katanya berbeza dengan negeri-negeri yang ditakbir oleh PN. Peruntukan diagih tidak mengira blok kerajaan maupun pembangkang tanpa perlu berunding. Begitu juga yang kita amalkan oleh kerajaan PN dalam tempoh lalu di peringkat pusat. Ini kerana kepentingan rakyat kita mengiktiraf sistem dalam negara. Pada 3 November lalu, Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan berkata, dia telah bertemu Fadila sebanyak 2 kali bagi berbincang mengenai peruntukan berkenaan sebelum memaklumkan akan menghentikan rundingan. Taqiyuddin berkata, ini kerana pendekatan itu jelas berbeza semasa di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang mana kerajaan menawarkan kepada pembangkang untuk tanda tangan perjanjian yang disediakan sebelum peruntukan diberikan. Disebabkan itu, Taqiyuddin menegaskan pihaknya tidak akan menulis apa-apa surat kepada kerajaan kerana itu adalah janji dalam manifesto PH untuk memberikan peruntukan sama rata. Sebelum ini, Anwar berkata peruntukan untuk Ahli Parlimen Pembangkang akan disalurkan jika mereka bersedia untuk berunding dengan kerajaan. Isu rombakan Kabinet timbul kembali dan kali ini ia melibatkan nama para pimpinan PKR. Media memetik 2 sumber termasuk dari PKR yang berkata Menteri Kesihatan akan ditukarkan. Portfolio tersebut kini dipegang oleh Dr. Zaliha Mustafa. Katanya beliau dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbeza pandangan mengenai pengurusan kementerian. Sekiranya Zaliha digugurkan, calon pilihannya akan menggantikannya ialah Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, manakala Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ahmad akan mengambil alih portfolio pendidikan. Portfolio pendidikan kepunyaan PKR dan buat masa sekarang, Nik Nazmi paling layak untuk kedudukan tersebut. Kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ekoran kematian Datuk Seri Salahuddin Ayub akan diselesaikan dengan melantik Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof dari Amanah. Katanya pelantikan Menteri Kewangan kedua tidak mungkin berlaku memandangkan Anwar mempunyai 2 timbalan. Sumber kedua pula tidak menolak kemungkinan pelantikan Menteri Kewangan kedua dengan syarat calon tersebut orang teknokrat bukan ahli parlimen. Ahli Parlimen Pakatan Harapan membidas Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana membangkitkan cadangan menumbangkan kerajaan perpaduan sambil meminta negarawan itu membantu negara dengan cara lebih mulia. Ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim Said Noh berkata, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim berusaha setahun itu perlu diberi peluang untuk melaksanakan pelbagai perubahan selain memulihkan ekonomi yang terjejas pasca COVID-19. Menurut wakil rakyat PKR itu, sebagai bekas Perdana Menteri berstatus negarawan, Mahathir sepatutnya berkelakuan lebih baik dan menggunakan pengalaman lebih 2 dekad untuk bersama kerajaan menyelesaikan bakul ekonomi rakyat. Katanya, bagi saya mudah sahaja kita dah ada 2/3 majoriti, politik pun stabil, apa perlunya perubahan kerajaan dicadangkan Mahathir untuk betulkan kerajaan ini? Apakah tekanan yang membuatkan ahli parlimen kerajaan mengalihkan sokongan? Saya rasa sekarang ini sebaliknya berlaku apabila ramai di kem pembangkang sedang berfikir untuk bersama pemerintah. Mahathir berkata Perikatan Nasional mampu mengambil alih Putrajaya sekiranya ahli parlimen blok kerajaan mengalihkan sokongan kepada gabungan itu tanpa keluar parti seperti dilakukan 5 wakil rakyat bersatu. Beliau turut memberi gambaran sokongan itu boleh datang daripada ahli parlimen PKR Amanah selain UMNO. Sementara itu, ahli parlimen Hulu Langat Sani Hamzan meminta Mahathir supaya berhenti daripada membakar sentimen mengubah kerajaan tanpa pintu demokrasi kerana rakyat telah muak. Katanya, janganlah kalau bara ada, beliau tambah kayu dan petrol, cukup-cukuplah itu. Biarlah kerajaan ini selesaikan masalah rakyat macam ekonomi dan kesihatan. Beliau turut menyifatkan kelonggaran dalam Akta Anti Lompat Parti ibarat senjata makan tuan buat PN yang sebelum ini tidak bersetuju tindakan ke atas wakil rakyat mengalih sokongan tetapi tidak melompat. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.